Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ambil sedikit masa kerana aku ada urusan. Jadi tergerak hati aku untuk jawab beberapa soalan yang ditujukan pada aku. Soalan-soalan yang berkait dengan jalan-jalan kerohanian. Kadang-kadang soalan yang berkait dengan jalan-jalan kerohanian ini dengan sengaja ditanyakan oleh orang-orang yang sebenarnya hasad, khianat, dengki dan bencikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya. Mereka memusuhi Rasulullah, mereka memusuhi ahlul bait, para wali, para hikmah, para tabi'in, dan ramai lagi sebenarnya. Mereka dengan sengaja memusuhi. Entah apa sebenarnya yang dibencikan dari hal Nur Muhammad. Sedangkan banyak ayat-ayat, hadis-hadis dan hampir semua para wali membenarkan. Bahkan Rasulullah itu sendiri mengesahkan, semua ini dari aku, kata baginda, dan aku dari Allah, kata baginda. Dan baginda Nabi juga mengatakan bahawa yang pertama-tama diciptakan adalah nur aku. Aku menjadi Nabi sebelum Adam diciptakan. Itu hadis Nabi, hadis sahih. Jika kita orang yang mencari kebenaran melalui ayat-ayat Al-Quran, melalui hadis. Tapi oleh kerana sekarang kebanyakan ilmu itu diambil dari nasab Facebook, dari nasab Google, dari nasab YouTube. Sebab itulah jadi begitu. Jadi ada soalan-soalan sebenarnya yang ditujukan pada aku. Apa katanya? Mengapa perlu kita meyakini Nur Muhammad itu? Mengapa? Sebenarnya aku nak jawab secara tasawuf, secara hikmah, secara ilmu. Namun aku teringatkan satu ayat. Ini hadis Rasulullah mengatakan, bercakaplah dengan seseorang itu mengikut piawaian mentalnya. Jadi bagi aku, ayat itu sangat bermakna. Dan aku tak perlu jawab sebenarnya dengan jawapan-jawapan yang bukan martabat orang yang menyoal. Kerana aku faham piawaiannya. Jadi soalan yang pertama aku jawab. Soalannya, mengapa perlu kita mengenali Nur Muhammad, mempercayai Nur Muhammad?
mempelajari Nur Muhammad? Okeylah, jawapannya mudah. Biar aku jawab. Tidak. Tak perlu. Jika kamu rasa tak perlu, tak perlulah. Lebih baik kamu cari nur lembu, nur kerbau, nur cacing, nur ulat, nur lipas. Itu lebih baik. Siapa yang kata kamu mesti cari? Itu terpulang pada diri kamu sendiri. Itu jawapan aku tentang Nur Muhammad. Dan ada soalan mengatakan, mengapa mesti yang dikatakan awaluddin ma'rifatullah itu adalah untuk mengenal Allah, kita mesti mengenal diri. Kenapa mesti kita kenal diri dulu, baru kenal Allah Ta'ala? Dia aku jawab. Mengikut piawaian, mengikut tahap dan tingkat orang yang bertanya. Kalau kamu rasa kamu boleh kenal Allah Ta'ala bukan melalui diri kamu, tanpa perlu mengenali diri kamu, maka tak perlulah. Itu aja. Kalau kamu berpegang pada hadis, katanya untuk kenal Allah kena kenal diri. Dan kalau kamu rasa tak perlu, tak perlulah. Apa yang susah? Okey, aku rasa jawapan itu jelas. Dan soalan seterusnya, kenapa mesti kita jika melalui bersuluk itu, kita mesti berkelambu, duduk di dalam kelambu dan bersendirian? Tak bunyi. Jawapan aku mudah. Dah namanya berkhalwat, mestilah berkelambu. Kerana bagi aku, jika aku nak berkhalwat dengan kekasihku, dari kekasih pada kekasih, aku lebih selesa di dalam kelambu, supaya hanya ada engkau dan aku. Tapi jika kamu tak suka kelambu, suka di luar kelambu, itu bukan khalwat, itu namanya maksiat. Jadi buatlah di luar kelambu, ikut suka kamu. Bahkan kamu boleh dekat mana-mana pun kalau tak nak dalam kelambu. Sebab itu terpulang pada kamu. Tak payahlah kamu nak petikaikan macam-macam. Tak perlu. Jadi bagi aku tak perlulah untuk aku bacakan kitab-kitab hadis sahih, hadis Bukhari daripada Sunan. Tak perlu untuk aku bacakan daripada Jalaluddin Rumi. Tak perlu daripada Hamzah Fansuri, daripada Wali Allah Ibnu Arabi, daripada Idham, daripada Junaidi, Zunnun, daripada Misri. Tak perlu. Kerana orang macam kau tak perlu. Kan Nabi kata, bercakaplah mengikut level orang yang bercakap dengan kita. Jadi kalau aku cakap lebih tinggi dari itu, tidak menunjukkan aku lebih pandai, hanya menunjukkan aku lebih bodoh dari kamu. Kerana aku dah tahu label kamu, aku bercakap mengikut labelku, maka bodohlah aku. Jadi jom, aku pun bodoh.
jika bercakap dengan orang bodoh, supaya kita ada dua bodoh. Engkau bodoh, aku pun bodoh. Jadi tidak ada lebihnya antara kita. Kita kan sama, manusia biasa. Apa lagi yang kamu nak tanya dari hal soal-soal jalan-jalan kerohanian, jalan-jalan kebatinan? Dan ada soalan yang bertanya, sebenarnya apa yang kembali pada Allah Ta'ala itu apabila kita mati? Adakah jasad kita, atau roh kita, atau nyawa kita? Yang mana satu yang akan kembali kepada Allah Ta'ala? Jawapan aku mudah. Semuanya tidak. Roh bukan, jasad bukan, nyawa pun bukan. Kenapa aku cakap macam tu? Disebabkan kamu siapa sebenarnya nak kembali pada Allah Ta'ala? Wali-wali Allah yang agung itu pun, para sahabat yang begitu sehingga sahid, begitu zuhud, bersusah payah untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Mereka berjalan di dalam syariat, di dalam tarikat, di dalam hakikat, di dalam marifat. Begitu sukar untuk mencari jalan kembali kepada Allah Ta'ala. Dan mereka rintis, mereka buka sir demi sir, mereka buka, pun masih melalui kepayahan untuk kembali pada Allah Ta'ala. Jadi soalan kamu itu sebenarnya bagi aku, jawapannya semua tidak. Orang macam kamu, jasad pun tak kembali pada Allah Ta'ala, roh juga tidak kembali, nyawa juga tidak kembali. Jawapannya adalah, kenapa kamu susah payah untuk kembali kepada Allah Ta'ala? Kerana jalan yang kamu pilih adalah jalan yang tidak kembali kepada Allah Ta'ala. Kata orang, kata wali, aku takut jalan yang engkau lalui itu bukan jalan ke Mekah, tapi jalan ke Bukhara. Jadi, untuk orang yang berjalan ke Bukhara macam kau, jangan tanya apa yang akan kembali pada Allah Ta'ala. Jangan tanya. Kamu cuma perlu bersedia untuk kembali ke alam jin, ke alam syaitan, alam puaka, alam pelesit, alam jembalang, alam jin kafir, alam hantu kubur. Jadi tak payah risaulah sebenarnya untuk kembali pada Allah Ta'ala ni. Okey, next. Apa lagi soalan-soalan tasawuf yang kamu rasakan bila kamu bertanya, kamu akan jadi hebat? Aku akan jawabkan. Tak perlu kitab yang suka-suka sebenarnya. Aku jawab sambil-sambil santai. Itu je. Tak ada lagi soalan. Apa lagi? Di mana letak Allah itu? Itu yang kamu tanyakan. Di mana letak Allah itu? Kerana apabila di aras, Allah itu sudah bertempat, kata kamu. Sedangkan Allah tidak bertempat. Jadi bagi aku sebenarnya mudah. Janganlah engkau fikirkan di mana bertempatnya Allah itu. Tapi fikirkanlah, adakah engkau bertempat di sisi Allah Ta'ala? Jangan fikirkan di mana letak Allah itu bertempat. Fikirkan di mana engkau bertempat di sisi Allah Ta'ala. Takut-takut kalau memang tak ada tempat di sisi Allah Ta'ala. Apa lagi? Apa dia? Ada ayat mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah,
tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, dan tidak di belakang. Habis itu, kamu nak aku jawab apa? Okeylah, jawabannya mudah. Allah itu bertempat. Allah itu bertempat. Kalau label kamu bertempat, ikut suka hati kamu lah. Apa lagi? Aku dah jawab dah kan tentang Allah itu bertempat. Bagi kamu, ikut suka hati kamu lah. Lantaklah kamu. Kedua, bagaimana kita mahu mempercayai? Ini soalan. Bagaimana kita mahu mempercayai tentang Isra dan Mi'raj Nabi itu? Biar aku jawab. Senang aja jawapannya. Mempercayainya, mempercayai Isra dan Mi'raj Nabi itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah, jika kamu percaya, kamu tidak bertikai. Jika kamu bertikai, bermakna kamu tak percaya. Jika kamu tak percaya, tak perlulah dicerita. Baiklah, aku ada urusan. Lain kali kita akan sembang santai dalam tasawuf. Aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbuka puasa.